Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi selepas lebih kurang hampir 2 minggu lah kita bercuti. Harap-harap anak dah bersedia untuk PDPR pada hari ini. Hari ini kita akan pergi ke unit 15. Kalau anak-anak bukakan kandungan, kita tengok kalau unit 15 ini merupakan bidang 4 moral, peraturan dan undang-undang, dan ia adalah tajuk terakhir, bermaksud dah khatam, dah tamat dah moral. Tapi jangan ingat bila dah tamat kita dah habis, kita akan buat ulang kaji dan latihan untuk membiasakan anak-anak dengan soalan-soalan. Okey, unit 15 yang merupakan unit yang terakhir. Okey, kita tengok unit yang terakhir yang kita akan belajar adalah tentang hak asasi manusia dilindungi bersama. Itu adalah kita punya tajuk pada hari ini. Dan dalam unit ini objektif pembelajarannya ada lebih kurang 6. Mungkin cikgu akan bagi kepada 2 lah. Kita cuba habiskan juga lah. Okey, hak wanita, hak pengguna, hak OKU ataupun orang kurang upaya, dan hak pekerja. Ada 4 jenis hak yang anak-anak perlu tahu. Yang kedua, kepentingan melindungi keempat-empat hak tersebut. Apa pentingnya kita lindungi hak-hak keempat-empat ini? Ada 4 hak dari wanita, pengguna, OKU dan apa satu lagi? Pekerja, ya betul. Yang seterusnya adalah langkah yang diambil oleh badan kerajaan. Ini yang kerajaan untuk melindungi keempat-empat hak tersebut, dan sumbangan yang diberikan oleh badan bukan kerajaan. Sumbangan dia langkah yang diambil, dan sumbangan serta perasaan keempat-empat orang yang kita lindungi. Kemudian yang terakhir, objektifnya adalah untuk amalan melindungi keempat-empat hak tersebut. Macam mana kita nak amalan yang terbaik. Itu yang kita akan mempelajari untuk PDPR pada hari ini. Okey, kita pergi yang pertama. Anak-anak boleh buka buku moral, muka surat 186. Okey. Di sini kita akan tengok satu tabel ataupun jadual ataupun carta tentang hak asasi manusia. Okey, kalau kita tengok sini, hak golongan wanita, pengguna, OKU atau orang kurang upaya, dan pekerja memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Jangan kita nafikan hak keempat-empat. Walaupun dia OKU, dia memainkan peranan yang penting. Setiap golongan ini mempunyai hak yang perlu dihormati dan dilindungi. Okey, kita akan pergi satu persatu. Kita tengok hak wanita. Apa hak yang perlu ada pada wanita? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Bermaksud boleh belajar, tak ada sekatan kepada kaum wanita. Untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia, memang kita secara bebas, kita tidak ada sekatan, wanita pun boleh bekerja. Yang ketiga, hak untuk mendapat peluang kenaikan pangkat. Kita tengok sekarang ni, ada yang pengarah-pengarah, ada menteri wanita, tiada sekatan untuk mendapat kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berdasarkan prestasi semasa. Kalau kita rajin, berusaha keras, suka membantu, memang kenaikan pangkat tu cepat. Tapi kalau kita asyik-asyik duduk mengumpat, membawang, memanglah 10 tahun pun tempat yang sama juga. Yang keempat adalah hak untuk mendapat perlindungan. Ini kaum wanita ni adalah kaum yang sangat kita lindungi. Macam-macam perlindungan yang kita bagi. Okey, nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi. Hak untuk bersuara. Untuk bersuara bukan bercakap, untuk mengeluarkan pendapat. Itu yang dimaksudkan sebagai hak untuk bersuara. Kemudian kita tengok kepentingan apakah
Kemudian kita tengok hak pengguna. Okey, hak pengguna, siapa itu pengguna? Okey, hak untuk mendapat keperluan asas. Apa yang dipanggil, yang kita tahu sebagai keperluan asas itu mestilah hak untuk mendapat makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian dan apa lagi, satu lagi. Cari sendiri. Yang paling asasnya ada 3, makan, minum, tempat tinggal dan juga pakaian. Kemudian hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat. Okey, hak untuk mendapat maklumat. Sekarang ni kita semuanya maklumat di hujung jari. Bermaksud bukan hujung jari ni dikeluar maklumat. Bermaksud kita menggunakan hujung jari kita untuk mendapat akses maklumat, sama ada melalui device, laptop, komputer, handphone, tablet dan sebagainya. Bermaksud tiada sekatan. Kemudian hak untuk membuat pilihan. Kita ada bermacam-macam jenis perkhidmatan. Kita boleh membuat pilihan, hak kita untuk membuat pilihan. Katakanlah kalau saya seorang yang sederhana, pendapatan saya sederhana, so saya akan pilih yang mana sesuai dengan saya. Janganlah kita pendapatan sederhana kita nak ambil nak buat pilihan yang terlampau tinggi, itu akan menyusahkan kita. Bermaksud pilihan di tangan kita, pilih semampu mengikut kadar kemampuan kita. Hak untuk menyuarakan pendapat. Ini penting. Semua pengguna-pengguna boleh menyuarakan pendapat mereka tentang barang-barang, tetapi bukanlah kita mengair atau memalu ataupun nak menindas, tidak, untuk mengeluarkan pendapat sahaja. Itu adalah hak pengguna. Kemudian kita pergi seterusnya kepada hak orang kurang upaya ataupun OKU. Hak untuk menikmati kehidupan yang normal. Bermaksud tiada perbezaan di antara orang OKU dan orang normal. Bermaksud kalau gaji orang OKU di supermarket adalah 1,400, bermaksud gaji OKU pun 1,400. Malah OKU ni akan dapat kelebihan lagi. Dia akan dapat dana bantuan daripada kerajaan 3 hingga 500 lagi. Bermaksud banyak kelebihan OKU. Kecuali lah kalau OKU tu berada di rumah, tidak berdaftar, memang tak dapat apa-apa hak. Kecuali kalau dia hidup, bekerja, berusaha, memang banyak kelebihan yang OKU akan dapat. Hak untuk menjalani kehidupan tanpa sebarang diskriminasi ataupun perbezaan. Bermaksud contohnya orang OKU dengan orang normal biasa. Orang normal biasa diberi kemudahan untuk masuk dulu pergi pasaraya. Orang OKU kemudian tidak ada. Di Malaysia tidak wujud, di mana tiada diskriminasi, perbezaan tidak ada. Semuanya sama rata di antara orang OKU dan orang normal. Malah orang OKU akan diberi keutamaan. Itu kamu tahu. Kalau anak-anak pernah tengok untuk, kalau tak salah cikgu, untuk ada PRU ataupun pilihan raya, cikgu tak nak cerita parti pembangkang mana-mana, parti pemerintah ke pembangkang. Untuk pilihan raya kadang-kadang ada seorang ataupun 2 orang yang membuat liputan. Itu kalau anak-anak tengok, salah seorang daripada ni adalah orang buta tapi berpangkat doktor. Itu yang kelebihannya. Boleh membuat spekulasi, boleh membuat satu pendapat yang sangat bernas. Hak untuk mendapat sokongan yang diperlukan untuk berdikari dan hak untuk mendapat peluang yang sama rata. Itu adalah hak-hak orang OKU. Dan kita pergi kepada hak pekerja. Siapa itu pekerja? Pekerja adalah orang yang bekerja untuk mendapat gaji. Senanglah. Maksud dapat bayaran. Apa? Macam cikgu, pengetua, bapa kamu yang bekerja. Itu ialah hak pekerja. Dia ada majikan. Kalau yang bekerja sendiri, macam mana pula? Itu pun sama juga bekerja. Kita tengok
hak untuk mendapat perlindungan dan keselamatan. Kalau untuk pekerja swasta, dia diberi mendapat perlindungan dan keselamatan dengan cara kena mencarum dalam KWSP dan Perkeso. Perkeso di mana kalau kebaikannya, majikan dipotong 10%, gaji bapa kamu dipotong 10%, bermaksud simpanan ada 20%. Kalau 20%, kalau gaji 1,000, bermaksud sebulan dah simpan 200. Kalau setahun 1,200. Kalau 30 tahun bekerja, bayangkan memang banyak. Itu untuk perlindungan di hari tua. Begitu juga Perkeso ataupun Sokso, di mana jika apa-apa berlaku, kecederaan, kematian, kecacatan, ilat semasa nak turun kerja ataupun bekerja ataupun balik kerja, layak untuk mendapat bantuan. Okey. Kemudian hak untuk berpersatuan. Okey. Maksud semua pekerja boleh menumbuhkan persatuan. Bermaksud kalau macam persatuan untuk melindungi ahli-ahlinya lah, bukan untuk persatuan untuk pilihan raya, bukan, tidak, untuk melindungi ahli-ahli. Kemudian hak untuk mendapat rawatan apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Ni yang cikgu dah nyatakan. Itu kena buat caruman Perkeso lah. Itu kalau tak salah cikgu 1% daripada gaji kita. Kalau gaji kita 1,000, kalau 1% tu lebih kurang dalam RM10 lah caruman sebulan. Adakah RM10 tu mahal untuk keselamatan kamu? Tidak. Sebab itulah semua orang yang bekerja wajib mesti mencarum dalam Perkeso untuk melindungi diri sendiri. Kalau yang tak dilindungi tu, kalau boleh jangan. Walaupun gaji besar, kalau tak dilindungi sangat bahaya. Kemudian hak untuk mendapatkan cuti seminggu sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 kali. Okey, kita tengok kemudian kepentingan melindungi hak wanita. Ada beberapa kepentingan. Yang pertama adalah untuk mengelakkan wanita daripada dianiaya. Sebab kita tahu wanita adalah golongan lemah dan perlu dilindungi. Memberi laluan dan memudahkan kaum wanita membangunkan potensi. Kita tengok sekarang ni banyak laluan-laluan kepada wanita. Wanita pun dah menjadi ramai wanita yang jadi usahawan dah, yang ada jadi usahawan berjaya, yang jadi jutawan di kalangan wanita. Tahniah kepada wanita-wanita. Dan yang seterusnya, untuk membantu wanita untuk hidup berdikari tanpa bergantung kepada orang lain. Bermaksud bila sudah berkerjaya, berpendapatan, memanglah hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Benda ni tak kita nafikan kepada kaum lelaki dan kaum lelaki juga, tapi kelebihan diberi kepada kaum wanita. Yang kedua, kepentingan yang kedua pula, kepentingan melindungi hak pengguna. Hak pengguna ni kita semua, kita yang digelar sebagai yang menggunakan barang. Okey. Kepentingan melindungi hak pengguna adalah yang pertama, untuk melindungi pengguna daripada menjadi mangsa eksploitasi pengeluaran. Mangsa eksploitasi ni diguna-gunakan. Melindungi mangsa dari pengguna dari bahaya yang boleh mengancam keselamatan dan kesihatan. Itu semuanya untuk ceritanya melindungi pengguna lah. Cikgu ambil contoh. Kamu beli barang. Bila beli barang, kamu tengok tarikh tu dah expire. Bermaksud kamu ni sebenarnya dilindungi. Kamu boleh pergi ke kaunter, tunjukkan, minta maaf, tapi jangan marah. Pergi ke kaunter, tunjukkan tarikh expire. Saya minta benda ni ditukar, tolong lindungi hak pengguna saya. Kalau dia degil, baru buat laporan. Jangan buat laporan di balai polis, di unit badan-badan yang dihaskan lah, nanti kita akan pergi. Kemudian membolehkan pengguna mendapatkan maklumat yang jelas tentang sesuatu barang. Okey, kita tengok kepentingan melindungi hak OKU adalah untuk, kenapa kita perlu lindungi orang OKU? Untuk mengelak mereka ini
terpinggir daripada masyarakat. Udahlah, kalau dia tak apa sihat, dia pekat bisu, kita pinggirkan lagi. Sebab itulah kita perlu melindungi hak OKU ini untuk mengelak golongan ini terpinggir, menaikkan semangat mereka, motivasi biar dia lebih seronok lagi untuk meneruskan kehidupan, dan seterusnya yang terakhir, memberi peluang untuk mereka menunjukkan bakat tanpa rasa rendah diri. Okey. Dan yang seterusnya kita pergi hak kepentingan melindungi hak pekerja, membolehkan pekerja mendapat gaji dan kemudahan yang setimpal dengan pekerjaan mereka. Sebab tu tadi cikgu cakap, pekerja kalau kamu diberi pekerja, diberi overtime, tulis, rekodkan berapa banyak overtime dan tengok berapa lama kamu bekerja. Kalau kamu buat overtime lebih, memang sepatutnya majikan wajib, bukan mesti wajib membayar berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh kamu lah. Tetapi untuk anak-anak yang berumur bawah 18 tahun memang tiada hak untuk bekerja. Kalau dia bekerja memang tak boleh, pakai suit tak boleh. Kenapa? Sebab anak-anak di bawah belum berakal lagi, belum matang lagi. Sebab pada masa umur 18 tahun dekat Malaysia mestilah bersekolah. Lepas sekolah anak bekerjalah. Janganlah umur 14 tahun, 15 tahun nak bekerja. Jangan boleh? Okay, janji. Dan seterusnya, untuk menjaga kebajikan pekerja terpelihara dan terjaga dengan baik, itu adalah di antara kepentingan melindungi. Okey. Kemudian cikgu tak nak habiskan cepat. Okay, kita berhenti di sini saja, tak payah lama sangat. Sekian, terima kasih.